أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 61. Muka surat 61, baris yang ke-10 daripada bawah. Surat 61, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dari kerana inilah dari kerana wajib memelihara akan agama. Dari kerana inilah, daripada kerana wajib pelihara agama. Disuruh kita dituntut pada syarak. Disuruh kita, yang disyariatkan atas kita perang kapi harbi dan yang murtad. Dan disuruh kita bersedia cari dan mengaji akan ilmu peperangan dan senjata dan tadbir. Cari jalan menolak kejahatan dan kezaliman mereka yang buat aniayai ke atas kita, dan mengaji ilmu siasah dan sebagainya daripada ilmu-ilmu yang dapat meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meruntuh akan agama. Kemudian dan dia gitu dah. Dan dari kerana inilah, dari kerana wajib pelihara agama. Wajib pelihara agama supaya tidak jatuh ke dalam kekufuran, supaya tidak cedera akan segala yang diwajibkan, dan pelihara agama supaya tidak kerja yang haram. Disuruh kita, disyariatkan, dituntut pada syarak kita perang kapi harbi dan yang murtad. Jadi sekarang ini pembicaraan wajib atas mukallaf memelihara kulliyat yang 6. Kulliyat yang 6. Perkataan ni macam sebut mengelepah lah. Ingat perkataan ni. Sebab terkadang tok guru ni disebut kuliah yang 6,
tetapi terkadang tidak diterjemahkan. Sebab apa? Sebab ini perkataan biasa. Ini perkataan biasa. Kuliah yang 6 ni wajib atas kita pelihara ni, ini ilmu biasa. Jadi tutup buku ni kadang-kadang contohnya pelihara nasab, dia akan bicara apa? Pelihara keturunan. Jangan berlaku zina. Pelihara nasab, pelihara keturunan ini termasuk dalam pelihara kuliah yang 6. Itu dihurat dicamuh gitu. Akal kena pelihara. Jangan minum minuman yang membabukkan. Sebab pelihara akal ini termasuk di dalam kewajipan kita pelihara kuliah yang 6. Tapi hanya terkadang Tugu sebut gitu je. Kita dengar kuliah 1, yang 6 pula satu lagi. Apa dia kuliah? Apa dia 6? Dia kuliah ni beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Kenapa dinamakan kuliah? Kerana daripada perkara ni tercabang, terjuzuk daripadanya beberapa hukum yang banyak. Artinya kuliah. Satu lagi juz'iyat. Kuli, juz'i. Kuli ni sekalian. Juz'i ni juzuk lah. Juzuk sebahagian. Jadi kuli ni perkara yang besar. Yang mana tercabang di bawahnya. Tercabang tu dipanggil terjuzuk. Terbahagi di bawahnya banyak hukum hakam. Banyak hukum hakam yang tercabang daripada kuliah ni. Kuliah ni ada berapa yang wajib dipelihara? Ada 6 kuliah. Mana? Pelihara agama, pelihara diri, pelihara akal, pelihara nasab keturunan, pelihara kita punya maru'ah. Kita ada imej, wajib pelihara imej, wajib pelihara maru'ah. Kalau kita tidak pelihara imej, walaupun apa yang kita buat tu bukan haram pun, tak ada haram pun, tetapi apabila perbuatan kita walaupun harus hukum asalnya, tetapi menjatuhkan imej kita, maka haram juga. Contoh, kita orang tua janji pakaian yang menutupi aurat. Hak tu kewajipan kita. Tapi kita orang tua, ayah haji pula, duduk masjid pula, kita ambil pakaian anak kita hok muda. Nak peseng sikit hari ni, nak pakai dengan seluar jin ke contohnya. Mari angin muda sekali ni, mari angin muda. Dia pun ambil seluar jin anak dia. Dia ambil baju t-shirt hok gambar pelik-pelik anak dia. Bukan gambar pelik pun, gambar bola gitu je. Tak ada dosa gambar bola tu. Dia pun ambil topi sudu anak dia. Kenal topi sudu? Kita panggil apa topi apa tu? Topi sudu tu lah. Sudu ada panggil apa? Pakai seluar jin menutupi aurah antara pusat dan lutut. Tetapi berpakaian seumpama tu kena tak dengan maru'ah kita? Tak kena lah, kita orang tua, orang agama, ayah haji pula. Haram. Menjatuhkan maru'ah. Orang ni sudah tidak diterima penyaksian dia. Saksi nikah tidak boleh diterima. Kadang ni. Sebab dia sudah menjatuhkan maru'ah dia. Apa yang dibuat tu bukan benda haram sekalipun. Contoh, kalau kita makan sambil berjalan, hukum makruh je, bukan haram pun. Kita orang tua balik kedai, makan ais kering sambil-sambil berjalan, makan ais kering. Jatuh dah maru'ah kita sebagai orang tua ayah haji. Bukan haram pun, makan sambil berjalan, makruh je. Lepas tu ambil kacang pula, lambung nganga mulut ngap. Lambung nganga mulut ngap. Haram ke? Tak haram. Tapi macam mana imej maru'ah? Kena ke tak? Dia panggil tidak berperangai seumpama. Maka orang ni bukan lagi orang yang adil. Bukan orang adil ni, tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Jatuh maru'ah. Yang dibuat tu bukan benda haram.
Mana apa ni? Jaga maruah ni sangat besar dalam agama. Kulliyat yang 6. Jaga harta. Harta. Itu kulliyat yang 6. Cari harta tak wajib. Pelihara harta tu wajib. Sebab apa? Daripada harta ni tercabang. Banyak hukum daripada harta ni. Tercabang hukumnya wajib zakat. Tercabang hukumnya sunat sedekah jariah. Apa ada ni? Tercabang hukumnya jangan gunakan harta pada perkara yang diharamkan. Ini banyak hukum hakam dia. Itu dia panggil kulliyat, dia panggil. Kulliyat yang 6. Jadi kulliyat ni beberapa perkara yang dibangsakan kepada kul sekalian. Yang mana kenapa dia panggil kulli? Kulliyat. Kulliyung lah kalau satu. Kulliyat kerana dia ada 6. Dinamakan kulli kerana tercabang, terjuzuk daripadanya beberapa hukum yang banyak. Kulliyat ada berapa yang wajib kita pelihara? Ada 6. Yang pertama, yang paling besar sekali adalah pelihara agama. Itu yang paling besar sekali. Pelihara agama lah nombor satunya. Itu yang paling besar sekali. Kita nak memelihara agama ni, mana agama kita lengkap. Kita agama lengkap. Mana agama kita? Di awal kitab sudah bicara. Agama kita ni merangkumi 3 rukun. Islam, iman dan ihsan. Itu agama. Lengkap komponen agama menjadi orang beragama yang sebenar. Di awal kitab Fatih Faridah didatangkan 4 tanda beragama yang sebenar, dimulai dengan i'tiqad yang betul, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini hak pertama. Siapa yang orang beramal sebenar? Orang yang beriktikad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Fardhu tauhid kena kemah molek. Beragama barulah pergi pada pelihara agama. Tapi kalau beriktikad dengan i'tiqad yang terpesu, nak pelihara agama macam mana? Beragama pun tidak, walaupun zahirnya sembahyang puasa. Jadi apabila beragama lengkap Islam, iman dan ihsan, pelihara agama tu. Wajib pelihara agama. Wajib jaga agama diri kita. Pelihara agama diri kita, pelihara agama keluarga kita. Kita nak pelihara agama keluarga kita, pastikan keluarga kita beragama. Pasti keluarga kita beragama. Bila kita beragama, keluarga kita beragama, selamat dunia, selamat akhirah. Sebab diturunkan agama oleh Allah untuk menyelamatkan hamba di dunia dan di akhirah. Kebaikan kepada hamba di dunia, di akhirah. Jadi kita ni nak beragama, nak bawa agama dalam keluarga kita. Apa dia agama? Islam, iman dan ihsan. Tanda agama lagi yang 4 perkara tu. Mengerjakan suruhan zahir dan batin. Meninggalkan larangan zahir dan batin. Fiqh dan tasawuf. Itu orang yang beragama. Dimulai dengan orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Benar pergi kepada bahagian-bahagian agama ni, zahir dan batin. Pelihara agama. Ini pelihara agama. Pelihara agama yang pertama, supaya tidak jatuh ke dalam kufur. Kufur sama ada pada pegangan, sama ada pada perbuatan, sama ada kufur pada perkataan. Nanti di hadapan dia akan cerita sebab-sebab menyebabkan jadi murtad waliyazabillah. Dia akan bicara di hadapan. Di muka surat sebelah je. Habis tajuk kuliah yang 6 ni, habis tajuk je, dia pun masuk tajuk riddah atau murtad. Kemudian di muka surat 63 di atas tu
sebab murtad 3 perkara. Ni asbabur riddah. Ini semua ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kita mempelajari. Yang pertama, i'tiqad yang salah. Yang kedua, perkataan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbuatan. Yang kedua, perkataan seperti dikata bagi orang Islam, hei kafir, kamu ni kafir, kamu ni. Ni kata kepada orang Islam. Kalau memang dia kafir, kafir lah. Ada orang kafir, marah kata dia kafir. Dia orang kafir. Orang kafir betul lah ni. Dia marah kata dia kafir. Lepas tu nak kata apa? Non-Muslim. Gitu. Dia memang kafir lah. Dia kata, maknanya kita orang pun, dia kata kafir juga. Dia memang dia kafir. Dia mau kata dia kafir. Mana manis dia apa? Non-Muslim. Itu tau. Kafir lah. Kata orang kafir tu kafir memanglah. Ni seperti dia kata bagi orang Islam. Hei kafir, kamu ni kafir. Ni dia panggil asbabur riddah, dia panggil. Pelera agama sebab tidak jatuh kufur, jatuh murtad. I'tiqad ke, perkataan ke, perbuatan ke. Perbuatan umpama sujud kepada makhluk, itu perbuatan. Umpama perbuatan ni ambil Al-Quran, dia kencing atas Al-Quran. Tu murtad lah, kafir lah, jatuh agama. Dulu pernah timbul ajaran kan? Bukan ajaran lah. Lahak black metal ke apa dulu? Black metal tau. Di antara upacara dianya kencing atas Al-Quran. Bukan gitulah tau, lebih kurang. Dia ada upacara dia untuk menyertai kumpulan mereka. Antara upacaranya gitulah, kencing atas Al-Quran ke, pijak Al-Quran ke. Itu perbuatan yang menyebabkan jatuh kafir. Bukan setakat haram dosa besar, bukan. Sampai tahap jatuh kafir. Itu perbuatan. Jadi pelihara agama supaya jangan jatuh kepada kafir. Pegangan, pelihara molek. Pegangan, jaga molek. Berpegang dengan i'tiqad yang sebenar. Jaga i'tiqad, jangan berubah. Jangan berpegang dengan i'tiqad yang salah. Dia bab i'tiqad, bab iman ni, tu insya-Allah dah bila kita berpegang kejap dah, tak gerak dah waktunya. Tapi diperingatkan juga. Sebab kita ni i'tiqad tu sebenar. Tapi kuat ke tak kuat? Kuat ke tak kuat? Nak kuat ni bukan dengan belajar tauhid. Dengan taat zahir, taat batin. Taat zahir, taat batin itulah yang mengkuatkan akidah. Bukan kata kita nak kuat akidah, kita kena ulang-ulang belajar sifat 20. Bukan. Kita ulang-ulang belajar sifat 20 untuk memantapkan. Untuk memantapkan pegangan kita biar betul-betul pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada untuk memastikan betul kita ni pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Betul dah. Nak kuat. Nak kuat ke, nak tebal ke, gitulah. Nak kuat iman, nak tebal iman. Tu bukan mari daripada belajar tauhid sifat 20. Mari daripada taat zahir, taat batin, fiqh tasawuf. Itulah yang akan mengkuatkan iman akidah, menebalkan iman dan akidah. Sebaliknya, kederhakaan, maksiat akan menipiskan iman akidah, akan melemahkan iman dan akidah. Di iman yang sentiasa meningkat ada iman para anbiya. Iman yang apa? Yang statik. Panggil statik tau. Statik makna naik pun tidak, turun pun tidak. Iman para malaikat. Iman para anbiya naik sentiasa. Iman yang statik ni naik pun tidak, turun pun tidak. Iman para malaikat. Iman hak tidak statik, naik turun, iman anak Adam lah.
Kuat buat amal, iman jadi naik. Jadi kuat, jadi tebal. Buat maksiat, iman jadi rendah. Jadi nipis. Jadi tak kuat imannya, lemah iman. Tu. Hak turun naiknya iman kita lah. Iman anak Adam ni. Jadi, yang kita nak kena jaganya, iman tu kuat ke dah? Iman sah tu tetap nombor satu dah tu. Hak tu betul lah. Untuk memastikan iman kita sah, akidah kita betul, belajar molek. Tauhid sifat 20, fardu ain. Contoh dari kitab Pati Paridah, belajar molek. Kena kemah molek untuk pastikan iman akidah kita betul. Kemudian nak kuat. Sebab apa? Nak jaga iman ni. Yang paling besar jaga iman, jaga akidah ni, bab agama ni, usuluddinnya iman akidah, tapak agama. Hak paling nak jaganya ketika khatimah, ketika kesudahan nak mati. Sebab masa tu syaitan goda iman akidah. Syaitan tak goda dah. Jangan semayang, jangan puasa, jangan tutup aurat. Tak ada dah situ. Tak ada dah waktunya. Ada ni. Syaitan tak goda dah tu. Nanti kamu makan riba, nanti kamu ambil rasuah. Tak ada dah. Yang syaitan goda pada masa nak mati tu iman. Yang mana pada masa nak mati diumpamakan syaitan kerumun anak Adam ni diumpamakan semut kerumun manisan. Diumpamakan seperti semut dah. Saya pun nak sebut payah. Saya sebut seremut. Orang dia kata tak dok seremut. Ada orang sebut seremut. Ke mana? So, orang datang. Semut ke seremut? Ya? Semut bahasa buku. Seremut itu sebut. Payah. Dulu saya sebut seremut. Orang tak kerti seremut. Diumpamakan semut kerumun manisan. Masa nak mati ni. Sebab apa? Di situlah penilaian. Peiktibaran. Al-ibrah, Nabi kata, bi khawatimiha. Peiktibaran di kesudahan. Bahagia ahli syurga di kesudahan. Celaka ahli neraka di kesudahan. Tapi di kesudahan pun mari mana? Mari daripada kehidupan kita lah. Al-mar'u yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang mati atas kehidupan dia. Seseorang mati, Nabi kata, atas kehidupan dia. Kalau kehidupan dia dengan ilmu, iman, amal, kehidupan dia ilmu, iman, amal, insyaAllah dia mati atas iman dan amal. Kehidupan dia kehidupan. Al-mar'u yamutu ala ma'asha alaih. Semana kehidupan? Memanglah peiktibarannya di kesudahan. Tapi kesudahan tu bukan ke situ, ke daripada kehidupan. Bandingan dia ginilah. Budak-budak belajar ni, di manakah kemuncak dia? Berjaya ke, tidak berjaya ke, di mana kira? Di keluar keputusan peperiksaan lah. Pada ni, keluar keputusan peperiksaan, di situlah perkiraan. Budak ni berjaya ke tak berjaya di keputusan tu. Tapi budak ni dapat keputusan baik bukan di situ. Ni siang malang duk belajar ni. Sebaliknya budak yang gagal bukan gagalnya di situ. Gagal daripada kehidupan dia, malah. Akhirnya di kemuncak tu gagal. Tapi dia katakan, di situlah. Kamu berjaya ke, kamu tak berjaya ke, bila keluar keputusan peperiksaan. Tapi hak keputusan berjaya ke tak berjaya mari mana? Mari situ. Dok ni mari daripada hari-hari ni. Belajar macam mana. Sama juga dengan hak kata kesudahan dekat nak mati tu. Kehidupan macam mana? Kalau kehidupannya tanpa peduli ilmu, iman dan amal, maka kematian dia begitulah. Kalau kehidupan dia dengan akidah yang salah, masa nak mati macam mana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Allah kehendak macam mana? Apabila kehidupan dia dengan akidah yang salah, walaupun sembahyang dia betul, walaupun baca Quran dia dengan ilmu,
Semayang tuan tak terima, tak ada pahala. Baca Quran tuan tak terima, tak ada pahala. Yang ada dalam kehidupan dia, dosa besar, akidah salah. Betul? Kehidupan dia seumpama tu. Mati macam mana? Kehidupan dia, iman akidah dia comel. Tapi amalan dia tak comel. Iman jadi lemah. Jadi dia menghadapi kesudahan dengan iman yang lemah. Ini sangat-sangat ditakuti. Kehidupan dia dengan ilmu, dengan iman, amal, dia jaga aman. Berlaku dosa, segera bertaubat. Berlaku dosa, segera bertaubat. Tanda ni. Kehidupan dia ilmu, iman, amal. Ilmu, iman, amal. Jadi pada masa nak matinya, mudah-mudahan mati dengan mati yang baik. Ini kehidupan ni. Jadi kalau bab iman akidah comel, kekuatan dia tu. Sebab apa? Tadilah bila amalan kurang, seseorang akan lapar dah ketika nak mati. Tu syaitan mai goda. Hak kata syaitan akan kerumung umpama semut kerumung manisan. Sebab disitulah sama ada seseorang anak Adam berjaya ataupun gagal, dan disitulah juganya sama ada syaitan tu berjaya ataupun gagal. Ni dua-dua ni berlawan ni. Di kesudahan ketika nak mati itulah berjaya ke gagal ke anak Adam, berjaya ke gagal ke syaitan. Sebab wali'azabillah, kalau syaitan berjaya goda di saat tu, maka berjaya sungguhlah syaitan, anak Adam tu akan mati kufur wali'azabillah. Kalau ketika tu syaitan gagal, maka berjayalah anak Adam yang mati dalam keadaan bahagia, husnul khatimah, mati dalam iman yang selamat. Sebab sekarang ni, masa dalam kehidupan ni, syaitan goda. Seseorang turut godaan syaitan, berjaya syaitan, berjaya terkadang sementara. Kemudian seseorang kembali insaf, bertaubah kepada Allah, menangi syaitan. Memang syaitan berjaya sebab dia berjaya goda anak Adam. Tapi berjaya di permulaan. Apabila seseorang anak Adam ini sedar, dia bertaubah kepada Allah, syaitan menangi. Ada ni. Berjayalah mula-mula. Tapi kalau berjaya di tekak nak mati anak Adam ni, kalau dia berjaya betul lah. Kalau dia gagal betul. Kalau dalam kehidupan ni, dia goda anak Adam, tak berjaya, gagal. Dia goda lagi. Gagal, dia goda lagi. Boleh ke dia? Gitulah. Kalau dalam kehidupan ni, berjaya gagal. Samalah anak Adam. Berjaya lawan godaan syaitan, gagal lawan godaan syaitan, bertaubah kepada Allah. Tu naik. Tapi di khatimah dekat nak mati, di situlah pelihara agama daripada jatuh kepada kufur. Nak pelihara ni lah dalam kehidupan kita, kena kehidupan beragama. Akidah comel, perintah-perintah agama zahir dan batin comel, fiqh dan tasawuf. Hobat pelihara jatuh pada kufur dalam kehidupan ni, insya-Allah. Yang nak besarnya tu ketika nak mati. Dia kena akidah yang betul, akidah yang kuat, yang tebal, yang mantap. Iman yang kuat, yang tebal, yang mantap. Untuk hadapi fitnah dekat nak mati. Kita ni ada dua fitnah yang besar, yang kita doa sebelum daripada memberi salam tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Di situ ada dua fitnah besar. Fitnah alam barzakh itu fitnah lepas nak mati. Fitnah neraka itu selepas daripada hisab. Yang kita bicara di sini, sebab di situ ada 4 perkara yang kita minta berlindung dengan Allah. Fitnah kubur lepas mati, api neraka lepas daripada hisab. Kita bicara ni masa kita hidup. Dalam doa minta berlindung 4 perkara ni, dua yang berlaku dalam kehidupan kita. Dua. Mana?
Fitnah dekat nak mati dan fitnah dajjal. Fitnah dekat nak mati dan fitnah dajjal. Fitnah azab kubur tu kemudian. Fitnah neraka itu kemudian. Ini dalam kehidupan kita ni. Fitnah dekat nak mati. Apa fitnah dia? Iman akidah. Fitnah dajjal, iman akidah. Macam sebut tadilah, dekat nak mati, syaitan dak goda dah. Jangan kamu semayang, jangan kamu puasa. Tak ada dah tu. Fitnah masa tu adalah fitnah iman akidah. Hak ni fitnah dekat nak mati, ini umum. Kena pada semua orang hak nak mati. Fitnah dajjal khas kepada mereka yang hidup di akhir zaman. Fitnah dekat nak mati umum, semua kena belaka. Adapun fitnah dajjal khas pada mereka yang hidup di akhir zaman. Kedua-dua fitnah akidah. Di dekat nak mati pun fitnah akidah. Nak pelihara supaya tidak jatuh kufur akidah, kufur iman. Itu mari daripada dalam kehidupan kita ni. Amal kena banyak. Berlaku dosa, bertaubat segera. Jangan buat mudah-mudah. Alah, dosa kecil je. Alah, dosa kecil je. Memperkecil-kecilkan dosa. Dosa tu akan melemahkan iman kita. Ini panggil apa ni? Pelihara agama supaya tidak jatuh ke dalam kufur dan supaya tidak cedera yang wajib. Dan tidak kerja yang haram. Zahir batin kena pelihara. Yang pertama, pelihara supaya tidak jatuh ke dalam kufur. Itu pelihara iman. Yang kedua, pelihara supaya tidak cedera yang wajib dan tidak mengerjakan yang haram. Hak tu pekah tasawuf lah. Hak wajib zahir semayang, buat molek. Hak wajib, hak batin tasawuf, kena buat molek. Taubah, kena lengkapkan syarat dan rukun. Ni. Kemudian, pelihara hak zahir, hak haram. Pelihara molek. Hak haram daripada mata, telinga, lidah kena pelihara molek. Kemudian hak haram, hak batin, riya, ujub, takabur, pelihara molek. Itu panggil pelihara agama. Anak pelihara agama ni lah Islam, iman dan ihsan, fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Ini bicara bab nak beragama. Tanpa fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, agama jadi mana? Tanpa Islam, iman dan ihsan. Itu rukun agama. Agama ni bukan dakwaan. Agama ni bukan uniform sahaja. Kita ada uniform agama. Orang Islam pakaian secara orang Islam. Orang Islam berpakaian tidak sama dengan orang kafir. Ada beza pakaian orang Islam dengan pakaian orang kafir. Itu uniform. Itu uniform agama, kena jaga. Tapi bukan hanya uniform. Agama yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Pelihara agama diri, pelihara agama keluarga. Tapi yang pertamanya pastikan diri dan keluarga betul-betul atas jalan agama. Aku lebih luas lagi untuk pelihara agama ni. Dan dari kerana inilah, dari kerana wajib pelihara agama ni, disuruh kita perang kafir harbi dan yang murtad. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Dia banyaklah kafir ni. Kafir harbi ni kafir yang merosokkan agama kita. Kerja dia nak merosokkan agama. Kafir harbi ni memang memerangi umat Islam. Itu kafir harbi. Dan juga kafir harbi ni kafir yang kerja nak merosokkan agama. Dia nak merosokkan agama. Dia kafir tu urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Bagi kita orang Islam agama kita. Islam tidak memaksa orang kafir masuk agama Islam. Jadi bagi kamu agama kamu. Jangan duduk bicara bab agama Islam. Jangan campur tangan dalam urusan agama Islam. Apabila nak menetapkan satu-satu peraturan untuk orang Islam, orang kafir jangan campur tangan.
Bila nak menetapkan satu-satu peraturan kepada orang Islam. Orang Islam ni dia sudah duduk di bawah kekuasaan umat Islam. Orang kafir tu urusan dia. Itu hak dia. Orang Islam dia kena duduk atas peraturan Islam. Bila nak menetapkan satu peraturan untuk umat Islam, orang kafir pula duduk sibuk-sibuk. Orang kafir yang nak merosakkan agama Islam. Hak dia merosakkan secara individu tu, secara individu lah. Orang Islam berkawan dengan kafir, akhirnya orang Islam perangai macam orang kafir. Itu secara individu. Secara lebih umum ni. Bila nak menetapkan satu-satu perkara yang berkait dengan orang Islam. Maslahat orang Islam. Orang kafir pula duduk sibuknya. Orang kafir yang nak merosakkan agama Islam. Hidup sibuk apabila nak meletakkan satu-satu peraturan untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Itu kafir harbi, kafir yang nak merosakkan agama Islam. Itu kafir kafir yang diperangi, kafir yang seumpama tu. Adapun kafir zimmi ni, kafir zimmi dia kafir yang duduk di bawah peraturan undang-undang Islam. Itu kafir zimmi. Nak jadi kafir zimmi ni dibicara panjanglah pulaknya. Kafir wasani, kafir penyembah berhala, boleh tak jadi kafir zimmi? Atau banyak bicara lah pulak situnya. Kafir zimmi ni duduk di bawah peraturan Islam. Kafir yang ada janji dengan orang Islam untuk aman damai. Kafir yang diberi jaminan keamanan. Umpama orang kafir mari tempat kita diberi visa. Itu kafir yang mustakman. Nyawa harta mereka dipelihara. Sebab dia sudah diberi keamanan untuk masuk negara Islam dengan visa contohnya. Dia orang kafir. Tak boleh sentuh dia. Sebab dia sudah diberi keamanan untuk datang ke tempat kita. Kafir harbi ni kafir yang nak merosakkan agama Islam. Dan yang murtad, yang murtad ni wajib diperangi akan orang murtad. Dia nak merosakkan agama ni dua golongan ni. Kafir harbi dengan puak murtad. Ni dia puja sama dua ni. Nak merosakkan agama. Hak murtad pun wajib diperangi. Man baddala dinahu faqtuluh, Nabi kata. Sesiapa yang menukar agamanya, maka naklah kamu bunuh akannya, Nabi kata. Ini balik kepada hukum, hudud hukum agama. Balik pada hukum agama, bicara, beri peluang untuk bertaubat, tidak mau bertaubat, barulah hukum bunuh. Ini hukum agama. Dia Islam tidak memaksa orang kafir masuk Islam. Tetapi apabila masuk sahaja Islam, dia sudah terikat dengan hukum Islam. Dia tak boleh nak buat Islam ni macam pakai baju kain. Tak nak pakai, tak nak buka, tak boleh. Islam tidak memaksa masuk agama Islam. Bila masuk sahaja, kamu tidak boleh keluar lagi daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab kamu sudah masuk pada agama yang sebenar. Dan kalau gitu, kalau Islam keluar Islam kena bunuh, dan kalau agama lain keluar agama dia kena bunuh juga. Itu bukan agama sebenar. Nak bunuh apa? Dia keluar daripada agama yang tak sebenar, masuk agama tak sebenar yang lain. Kenapa nak bunuh? Dia keluar daripada agama yang tak sebenar, masuk agama Islam, agama yang sebenar, sama telah lah. Nak keluar balik tak boleh. Sebab apa? Sebab kamu sudah masuk dalam agama yang sebenar. Ada orang dia buat macam sama. Macam sama macam mana? Maknanya kita nak buat peraturan. Apabila masuk Islam, ataupun orang Islam asal, tak boleh keluar Islam. Orang kafir akan minta peraturan yang sama juga nanti. Orang kafir akan minta peraturan, tak benarkan penganut mereka keluar agama mereka. Tak boleh buat peraturan tu. Sebab kamu bukan agama sebenar.
Jangan samakan dengan agama Islam. Ada orang Islam sendiri yang beranggapan kita bebaskanlah orang Islam nak keluar daripada Islam, supaya kita boleh cari orang bukan Islam masuk Islam. Sebab kalau kita nak sekat orang Islam keluar daripada agama Islam, akhirnya orang penganut agama lain akan minta peraturan yang sama, nak sekat penganut agama kafir ni kepada masuk Islam. Takkan sama. Tapi orang Islam dia beranggapan begitu. Bebaskan, dia kata. Tambahan pula, kalau dia sudah nak keluar daripada Islam, keluarlah, lagi baik daripada dia merosakkan agama daripada dalam. Biar dia keluar. Tetapi agama Islam tawaran yang lebih baik. Maka kita boleh tarik orang bukan Islam balik masuk pada agama Islam. Bunyi comel. Yalah, bebas kan? Bebas. Orang Islam nak keluar gila. Buat apa nak serabut dalam agama Islam? Dia akan merosakkan agama Islam. Tapi kita boleh tarik orang bukan Islam kepada Islam. Orang nak keluar, biar keluar. Bukan begitu. Pandangan agama bukan begitu. Hak ada nak Islam, tak boleh keluar. Hak luar Islam, itulah kita nak dakwah masuk Islam. Hak ni nak merosak dalam, dia nak murtad. Beri ilmu pengajaran kepada dia, kaunseling ke dia. Sebab kamu ni dalam agama Islam, agama yang sebenar. Kamu tak boleh lari dah. Dia nak berontak juga. Kena ambil tindakan lah. Dia takkan sama. Pada ni, ada orang beranggapan, kalau nak sekat orang Islam dia keluar agama Islam, akhirnya orang agama lain akan minta supaya buat sekatan jugalah. Orang mereka tak boleh keluar daripada agama mereka. Tak sama di sini. Tambahan pula, di tempat kita ni, kan, agama rasminya agama Islam. Sama telah lah pula. Takkan sama. Tapi tempat kita tidak ada peraturan ni. Tidak ada. Tidak ada peraturan yang boleh menyekat orang Islam keluar daripada agama Islam. Tidak ada peraturan. Tidak ada. Bila seseorang murtad, hanya diberi kaunseling saja. Selepas daripada tu, dia nak murtad juga, tidak ada satu peraturan yang boleh menyekat. Bila umur 18 tahun ke atas, bebas. Tak ada. Tak ada peraturan yang menyekat. Hanya kaunseling saja. Orang yang bukan Islam masuk Islam kerana berkahwin, kemudian bercerai, dia kembali pada agama dia, itu satu hal. Orang Islam sendiri yang keluar agama Islam, tiada peraturan yang boleh menyekat. Ada ni, umur 18 tahun ke atas, tidak ada peraturan yang boleh menyekat. Kita ingat tak kisah Aisyah Bukhari. Mua ke batu pahat ke, wallahu alam lah, sebelah Johor. Ingat Aisyah Bukhari. Ayah dia tu imam. Ayah dia Aisyah Bukhari ni kafi ingat dada, Yasin ingat dada. Surah-surah penting tu dia ingat dada. Kita ingat Yasin, ingat kafi. Aisyah Bukhari ingat Yasin, ingat kafi. Anak perempuan seorang, ayah dia tu imam. Bekerja di Kuala Lumpur di bank, akhirnya dia nak berkahwin dengan pengurus bank yang beragama kafir. Maka pergi timah, belawang masa tu. Dapat kembali pada keluarga pun tu balik pada ni. Sebab budak ni tak boleh nak baca Quran dah. Tu balik hilang semula. Ada ni. Maka timbullah dakwaan. Mana hak ni ripuk lah, hak ni ripuk. Dia meripuk dengan polis. Ada ni. Ripuk lah, dikatakan kurung ke apa, meripuk. Jadi kes mahkamah. Yang ayah Haji Bukhari ni arwah dah. Dia minta lah pertolongan kepada atasan dia. Dia orang kerajaan minta pertolongan naik atas. Tidak ada seorang pun boleh menolong sebab tidak ada undang-undang yang boleh menghalang.
Bukan tidak menolong masa tu. Bukan tidak menolong. Keluar kenyataan daripada mereka yang pegang jawatan dalam agama, yang paling besar dalam agama, keluar kenyataan. Isu Aisyah Bukhari bukan isu agama, tapi isu perkahwinan yang tidak direstui oleh ibu bapa. Bukan kerana agama. Bukan kerana agama. Sekarang ni Aisyah Bukhari sudah berkahwin dengan pasangan dia di Thailand. Pasangan dia sudah masuk Islam. Ini satu pembohongan yang sangat jahat. Orang ni sudah mati ni. Awak kerja ni sudah mati. Memanglah perkara yang tidak direstui sebab bukan orang kafir tu masuk Islam. Aisyah Bukhari tu pergi gereja dah. Memang tidak akan restui. Dia kata bukan kerana agama. Sebab nikah di Thailand dah masuk Islam dah yang lelaki. Bukan kata nak tolong. Tanda ni. Masa tu jadi isu hilang. Pada ni. Masa tu di Johor Bahru tu tampal muka Aisyah Bukhari di mana-mana tempat awam. Kalau jumpa, maklumkan. Masa tu. Hilang. Macam boleh hilang? Dia ada pergi mahkamah. Periksa. Keluar melalui tambak Johor. Dengan pihak yang tertentu. Hidup di Australia. Sebab apa? Sebab tidak ada undang-undang yang boleh menolong keluarga Aisyah Bukhari. Untuk pertahankan agama Aisyah Bukhari. Tak ada. Yang kita fikir, tu anak dia. Kita orang Islam yang beriman, kita bersaudara. Ini isu agama. Isu agama. Itu contoh. Banyak lagi isu-isu yang lain. Isu hartina. Tu banyak lagi isu yang lain. Isu-isu yang berkait dengan agama. Ini cerita orang Melayu beragama Islam. Orang kafir masuk Islam kerana berkahwin, kemudian pasangan Islam tu tidak bertanggungjawab, bercerai tanpa pembelaan, akhirnya kembali kepada keluarga kafir, kembali pada agama kafir. Itu banyaklah seumpama tu. Macam mana kita undang-undang yang seumpama tu? Kita dalam agama, betul, orang murtad ni dibunuh. Tapi kita kena faham bi'ah suasana. Agama kita bukan nak menghukum. Kalau murtad kita nak bunuh. Kalau kita kembali statistik orang bukan Islam yang masuk Islam kerana perkahwinan, kemudian berlaku perceraian, mereka kembali kepada agama, mereka kembali pada keluarga asal mereka, memang ada yang kembali kepada agama kafir. Lepas tu nak takkan nak bunuh, kita kena tengok suasana. Kenapa jadi seumpama tu? Sebab tidak ada suasana agama di kalangan orang Islam. Tidak ada suasana agama di, kalau kata berkahwin tadi, pasangan dia pun tak ada agama. Keluarga pasangan dia pun tak ada agama. Maka hak masuk agama Islam ni, mereka tak akan faham agama. Kemudian dah lah tak ada agama, tak faham agama orang Melayu. Lepas tu menganiayai pula pasangan dia. Takwil ilmu agama dah. Contoh. Dia berkahwin dengan perempuan yang mu'allaf. Mu'allaf pun masuk Islam kerana nak berkahwin dengan dia. Tapi yang lelaki Melayu Islam ni, Melayu gitu je. Masuk Islam, dia takwil agama kepada mu'allaf ni. Dia pun tidak hidup sebagaimana orang Islam. Semain puasa pun tidak. Minum arak, berjudi contohnya. Kemudian dia menganiayai isteri di mu'allah ni. Dia cerak, dia tinggal, dia apa semua. Lepas tu macam mana mu'allah ni? Dia akan kembali pada keluarga dia kembali. Lepas tu kita nak menghukum. Kesalahan tu mari daripada orang Islam. Suasana orang Islam tu sendiri. Agama nak menghukum, dia pendidikan dahulu. Beri didikan agama comel saja dia nak keluar agama, barulah menghukum. Kalau mu'allah ni masuk Islam, kita tak peduli agama dia, dia keluar balik daripada agama Islam, lepas tu kita nak menghukum dalam keadaan kita yang bertanggungjawab kata takwil agama kepada dia.
Ini tanggungjawab besar pihak berkuasa lah. Orang lain tak boleh nak campur tangan. Tok Imam pun tak boleh nak campur tangan. Ada dalam kampung tu mualaf, Tok Imam tak boleh nak pergi paksa dia, kamu kena belajar agama. Tok Imam tak ada hak. Ada ni pasangan dia lah. Pihak berkuasa agama lah kena sentiasa pantau. Beri pendidikan agama yang sebenar. Orang Islam ni hidup dalam keadaan agama yang sebenar. Dia masuk dalam agama Islam, hidup dengan keadaan agama Islam yang sebenar, nak keluar juga, barulah ada hukuman. Tapi dengan pendidikan dahulu. Kalau pendidikannya tidak ada, tak kenal agama, lepas masuk Islam hanya boleh berkahwin saja. Lepas tu dia anayai pula, dia akan kembali pada agama asal. Pernah kita nak menghukum? Agama tidak menghukum. Pendidikan dahulu itu agama. Contoh-contoh. Ini contohlah. Bila kita boleh pukul anak kita bila duduk semayang? 10 tahun. Lepas tu 7 dengan 10 tu didik. 7 dengan 10 tu didik. 10 tahun semayang juga, baru pukul. Tapi 7 dengan 10 ni didik semayang serta bi'ah. Keluarga tu keluarga semayang. Keluarga semayang belaka 7 sampai 10 didik dengan semayang. 10 degil juga, baru pukul. Tapi kalau umur 10 tahun anak tak semayang, nak pukul, mak ayah budak semayang, nak pukul macam mana anak? Tak ada ni. Maknanya umur 7 tahun, umur 10 tahun, mak ayah semayang, didik anak dengan semayang 10 tahun, baru dah pukul. Sebab hukuman ini adalah pendidikan. Hukuman adalah pendidikan. Tapi kena didik molek, suasana agama molek, degil juga baru hukum. Sama juga. Maknanya kehidupan agama umat Islam ni comel agama umat Islam ni. Orang kafir pun masuk Islam, dapat kehidupan agama yang sebenar, dapat ilmu agama yang sebenar, tiba-tiba nak lari keluar, akan ambil tindakan. Gitu baru boleh ambil tindakan. Kalau suasana sekarang, kalau dengar hak masuk agama kafir kembali itu kita nak hukum bunuh, tak boleh gitu. Agama tidak seumpama tu. Agama bukan menghukum, agama mendidik. Menghukum tu kemudian pula atas jalan mendidik. Jangan kita faham, orang murtad kena hukum bunuh. Dah tu orang murtad hak agama ni hak mu'alaf kembali pada agama kafir ramah tu. Lepas tu nak bunuh belaka? Tidak. Sebab kita tak boleh didikan agama yang sebenar kepada mereka. Sebab apa? Sebab orang Islam tu sendiri pun tak ada agama yang sebenar. Tadilah pasangan dia tu pasangan dia, keluarga pasangan dia tak ada agama. Kan tengok kan hak berkahwin dengan orang Islam, kerana nak berkahwin dia masuk Islam, dapat pasangan yang baik, dapat keluarga mertua yang baik, akhirnya dia masuk Islam bukan kerana Islam. Dia masuk Islam hanya kerana dia cinta nak berkahwin dengan orang Islam. Tak ada minat daripada Islam Tapi oleh kerana dia cinta nak pada Islam, dia terpaksa masuk Islam. Tapi kalau pasangan dia orang beragama yang sebenar, mertua dia tu orang agama yang sebenar, akhirnya dia akan dapat didikan agama yang sebenar. Dia akan cinta kepada agama tu sendiri. Dan ada orang mu'alaf masuk Islam, kuat agama dia, akhirnya bercerai dengan pasangan Melayu dia kerana pasangan dia tak minat agama Islam. Oh gitu. Ada. Dia masuk Islam, dapat didikan agama yang sempurna, keluarga mertua dia didikan agama yang sempurna, tapi pasangan dia tu jenis pesel lara. Keluarga mertua tu, mak mertua ayah mertua tu baik sangat. Menantu yang mu'alaf ni dapat didikan agama yang sebenar, tapi anak tu sendiri lara. Anak tu lara. Akhirnya bercerai. Kenapa? Kerana yang perempuan ni, yang mu'alaf ni jadi kuat agama. Tapi hak ni bercerai pun tetap dibela oleh mertua dia. Sebab apa? Sebab yang salah tu, hak lara tu. Orang Melayu hak Islam hak lara tu. Ada seumpama tu. Jadi akhirnya mu'alaf tu yang lebih kuat agama nak banding dengan orang Islam hak asal. Walaupun asal dia masuk Islam hanya kerana nak berkahwin je, tapi dapat kehidupan agama yang sebenar.
hak gining tiba-tiba nak lari juga daripada agama sebenar, barulah ada jalan untuk menghukum. Yang kita faham agama ni kita nak hukum je, bukan. Macam kita kata berzina, hukuman dia. Lepas tu nak menghukum dekat dalam suasana sekarang dengan punca zina meluas, tempat-tempat maksiat meluah, konsert maksiat meluah. Itu semua punca zina. Berzina kita nak hukum, tak boleh. Kita kena tutup tempat punca zina, beri didikan agama yang sebenar. Tiba-tiba degil dia nak berzina juga, barulah boleh hukum. Punca zina dibuka luah, tidak ditutup, tidak dibenterah. Berlaku zina, kita nak takak, kita nak hukum, gitu. Tak, agama tidak seumpama itu. Menghukum itu jalan terakhir selepas mendidik. Kita duk mikir, kalau laksana hukum Islam sebab lagi rejang lebih, habislah mana orang Islam berzina. Anak nikah saja tahun-tahun puluhan ribu dah. Ada ni tiap-tiap tahun puluhan ribu anak luar nikah. Anak luar nikah, hak hamil, hak berzina, hak tak hamil. Hak tu hak terhamil. Orang berzina ni dia nak elok daripada hamil. Hak terhamil pun puluhan ribu dah. Hak berzina, hak pandai, hak jadi tak hamil. Jadi zina ni berluasa. Lepas tu tunggu nak hukum. Dan kadang suasana sekarang, suasana agamanya lemah, punca-punca maksiat banyak, kita tunggu nak hukum je. Tak. Agama tidak seumpama tu. Beri didikan yang secukupnya. Kalau degil juga, berzina juga, ini hukuman dia. Atau agama. Beri agama yang sebenar kepada hak masuk Islam ni. Dihidup dalam keadaan agama yang sebenar dah. Dia mengerti dah agama Islam ni. Nak keluar juga. Barulah ada hukuman. Dah masuk Islam, mu'allah, tak dapat ilmu agama yang sebenar. Pasangan dia pun jauh daripada agama Islam. Melayu saja je. Dizolimi pula. Dia anayai pula. Dia pun balik pada keluarga asal dia. Sebab dia terkontang kantin, dia balik pada agama asal dia. Keluarga agama asal dia akan pujuk dia balik pada agama asal lah. Orang Islam jahat. Ada ni. Hak tu banyak berlaku. Cuma saya sebut tadinya, hak tu orang yang bukan Islam Allah. Hak Islam comel-comel tu, tidak ada undang-undang yang boleh menyekat. Umur 18 tahun ke atas, bebas keluar agama mana sekalipun, nak masuk agama mana sekalipun. Tidak ada undang-undang yang boleh menyekat. Ini bicara hak orang kafir harbi diperangi, orang kafir murtad diperangi. Dan disuruh kita bersedia cari dan mengaji akan ilmu peperangan dan senjata dan tadbir. Tadbir ni siasah politik lah, tadbir ni. Manapun kena belajar dalam bab ilmu keduniaan. Sebab apa? Sebab nak mempertahankan agama. Ni bagi hak pemerintah lah. Bukan kita pula cari senjata, nak takak lah jadinya. Ni hak pihak berkuasa, pihak berkuasa. Dia kena kuat. Mana persenjataan dia kuat. Sebab apa? Nak mempertahankan. Nanti diserang oleh orang kafir, nak kena pertahankan agama. Cari jalan menolak kejahatan dan kesalahan mereka yang buat anaknya ke atas kita. Ni orang kafir, orang murtad. Orang anaknya kena cari jalan, nak tolong. Daripada kejahatan dan kezaliman orang kafir harbi dan juga orang kafir murtad. Dan mengaji ilmu siasah, ilmu politik. Dan sebagai daripada ilmu yang dapat meninggikan agama Islam, jangan meruntuh dan. Ni luas cerita. Nak jaga agama ni bukan hanya jaga diri agama tu. Supaya jangan jatuh kafir, jangan meninggalkan yang diwajibkan, jangan melakukan dia haram. Kena ada persiapan.
Ilmu dunia pun kena tinggi. Kena pandai belaka. Sebab apa? Sebab untuk jaga agama. Mana belajar ilmu dunia sekalipun untuk jaga agama. Tapi agama diri, Islam, iman, Islam tu tetap dah. Dia kena belajar ilmu hak moden-moden ni. Supaya boleh jaga agama. Belajar ilmu bab politik, bab takbir untuk jaga agama. Dengan politik dapat memerintah. Dengan kekuasaan pemerintahan dapat jaga agama. Sebab dengan pemerintah ni boleh jaga agama, boleh melemahkan agama, boleh belaka. Bila ada kuasa pemerintah, boleh belaka. Nak penting agama pun boleh, nak mementingkan dunia pun boleh atas pemerintah. Lepas tu kena ngaji siasah politik, kena faham. Jangan kita anggap itu bukan hal agama. Ada siasah dan kita parti paridah. Politik agama. Politik sebahagian daripada agama. Nabi SAW menjadi pemerintah mentadbir Madinah. Khulafaur Rasyidin menjadi pemerintah mentadbir Madinah. Ketika Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat terkemuka, apa urusan mereka? Bermesyuarat untuk melantik Khalifatul Rasul Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang mempersiapkan jenazah Nabi SAW? Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan beberapa sahabat yang lain yang mempersiapkan jenazah Nabi SAW. Sahabat besar-besar bermesyuarat untuk melantik Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Kalaulah pemerintah ni kerja dunia bukan kerja akhirat, tergamuk sahabat. Jenazah Nabi mandi belum lagi, ke bumi belum lagi. Sahabat sudah bermesyuarat untuk melantik pengganti Nabi sebagai pemerintah di Madinah. Ada dia yang memandikan jenazah Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan beberapa orang sahabat sahaja. Tapi sahabat besar-besar tinggal jenazah Nabi bermesyuarat untuk melantik pemerintah. Kalau melantik pemerintah ni bukan perkara agama. Faham tak ni? Sahabat tinggal jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yang menangis-nangis dengan kematian Nabi itu pun tinggal jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasul, pengganti Nabi sebagai pemerintah di Madinah. Kenapa ni? Ini kerja besar dalam agama. Jenazah Nabi dimandikan, bukan kerja besar, tapi cukup dengan beberapa sahabat. Untuk melantik khalifah ni perlu pada sahabat yang ramai. Maka sahabat yang ramai pun bermesyuarat. Bukan tidak mementingkan jenazah Nabi, tapi jenazah Nabi ni hanya beberapa orang saja yang menguruskan sudah cukup. Sebab jenazah Nabi ketika dimandikan tutup mata, sebab terpandang aurah Nabi akan buta mata. Maka urusan tu diserah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sahabat yang besar-besar ni bermesyuarat untuk melantik pemerintah pengganti Nabi SAW. Kalau melantik pemerintah ni bukan perkara agama, boleh sahabat tinggal Nabi dia. Itu perkara agama yang besar. Ni ada orang cakap je ni tak faham agama. Kita nak pilih hak mana-mana pun Tuhan tak tanya di hari akhirah. Tuhan tak tanya. Masuk jambang, keluar jambang pun malaikat catat kebajikan dan kejahatan. Melangkah ke jambang dengan tangan dengan kaki kiri, pahala dah. Keluar jambang dengan kaki kanan, pahala dah. Hak tu pun akan dicatat, akan dibentang di mahsyar. Nak pilih pemerintah, Tuhan tak akan tanya, dia kata. Ni. Orang yang mengasingkan politik daripada agama. Itu ajaran Kristian. Wa ma li Isa li Isa, wa ma li Kaisar li Kaisar. Itu ajaran Kristian yang diselewengkan. Bukan ajaran Kristian yang asal. Hak pemerintahan urusan dunia. Hak agama suku, hak pemerintahan suku. Itu ajaran Kristian yang diselewengkan. Bukan ajaran Nabi Isa AS, bukan. Ada ni. Kata politik suku, agama suku tu lah.
Itu bukan ajaran Islam. Dan itu bukan ajaran Nabi Isa AS. Itu ajaran Kristian yang sesat. Oh, boleh kata, oh tuan tak tanya. Kenapa tuan tak tanya? Sebab ini berkait dengan kedudukan agama. Mana kena mengaji ni, kena mengaji sini katakan. Dan mengaji ilmu siasah. Mengaji ilmu siasah, kena belajar. Kena ambil tahu. Sebab apa? Nak jaga agama. Macam kita sekarang. Nak jaga agama macam mana kalau pendidikan tidak mementingkan mata pelajaran agama? Kita semua sekolah, anak kita semua sekolah, cucu kita semua sekolah. Macam mana agama di sekolah macam mana? Akidah macam mana? Cukup ilmu akidah fardu ain? Fiqh tasawuf macam mana? Cukup fardu ain fiqh tasawuf? Sekolah di bawah pemerintah. Faham tak ni? Atau pentingnya pemerintah. Orang Islam buat lebih kurang. Tapi orang bukan Islam sangat mementingkan. Orang bukan Islam sangat mementingkan kekuasaan. Orang Islam, ya. Kita ni tak payah pening-pening kata. Kita parti gerakan sudahlah. Tahu parti gerakan? Tahu parti gerakan? Tahu tak parti gerakan? Tak gerak tak boleh makan, dia kata. Gitu. Tak gerak tak boleh makan. Parti gerakan dia. Dia tak penting. Orang kafir. Saya pernah dulu. Orang Islam ni, orang Melayu ni cakap hebat. Cakap hebat. Orang bukan Islam ni dah cerdik. Jenis dungu gitu ya. Senyap. Dungu lah dah cerdik. Oh Islam ni, orang Melayu ni. Kau macam profesor dah. Hak politik ni. Cakap. Siapa tak mengundi? Orang balik tak balik. Kenapa nak balik? Tak daftar pun masa tu. Masa tu bukan daftar yang automatik lah. Tak daftar pun. Cakap politik macam profesor dah. Hak bukan Islam, hak dungu ni. Balik. Balik dia kata. Mengundi. Pentingnya dia. Hak kekuasaan orang bukan Islam. Orang Islam buat lebih kurang je. Kita persoalan agama. Kalau kita persoalan agama, kita kena ambil perhatian molek. Dan kita kena sederhana. Jangan melampau. Yelah, terkadang kebaikan ni kita nak hak baik belaka. Tak dapat yang terbaik, yang baik. Kan dia ada A capu, A tolok, B, gitulah. Tak dapat yang terbaik, dapat yang baik. Yang baik tak ada. Akhafud dararain. Hak tak baik tapi hak lebih ringan kemudaratan dia. Gitulah. Memang kita nak yang terbaik, tapi suasana sekarang kita kena sederhana. Ada ketika kita kena tengok keadaan. Hendak ni. Ketika jalan luar, kita lajukan sedikit. Masuk jalan sempit, kita perlahankan sedikit. Masuk jalan kampung ada bonggok-bonggok tu, lagilah kita perlahan. Kena tutup jalan, kita berhentilah sekejap. Ada tutup jalan sebab dibaiki jalan. Contoh, apa panggil gitulah. Oh, tengah jalan luar, tengok jangan perlahan pula, marah dia orang. Gitu je. Kena hikmah, kena bijaksana. Siasah politik kerana agama. Jadi kalau kita kerana agama, belajar agama molek. Fardu ain tauhid pekotos belajar molek. Politik. Fardu ain tauhid tak belajar, fardu ain pekoh tak peduli. Fardu ain tasawuf tak peduli. Kamu politik kenapa? Kerana agama. Agama kamu macam mana? Agama keluarga kamu macam mana? Ni. Tak betul. Berpolitik kerana nak jaga agama. Apa agama kita? Islam, iman dan ihsan. Diri kita, keluarga kita, fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Kemudian kita bukan hanya belajar agama, fardu ain tauhid fiqh tasawuf, kita mementingkan politik untuk kepentingan agama. Baru betul. Ada orang politik saja, fardu ain tak belajar. Ada orang fardu ain saja, politik tak peduli. Tak betul belaka gitu. Fardu ain kena sungguh, itu agama kita. Politik kena tahu sebab itu kepentingan agama kita. Tapi benda ni benda yang boleh, mana? Dia panggil apa? Yang boleh anjar, yang boleh bertukar-tukar. Tengok situasi yang macam mana. Sebab kita bukan kerana kepentingan dunia,
kita kepentingan agama. Kalau baik pada agama, kita terima walaupun daripada siapa. Kalau baik pada agama, kita terima. Lepas tu macam mana? Kita tengok molek. Jangan gopoh, kena sederhana. Tapi kita kena ada ilmu, kena ambil tahu. Kita ambil tindakan dengan hikmah, bukan dengan ta'assub, bukan dengan membuta tuli. Tapi pokok pangkalnya agama sendiri, agama keluarga sendiri, Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Oh, panjang kita hari ni dok. Dok macam kitab Parti Peridah tu. Parti Peridah lah ni. Dan mengaji ilmu siasah dan sebagainya. Nak tinggal siasah politik macam mana? Mengaji, belajar. Belajar ilmu siasah. Ini agama yang syumul. Agama yang melengkapi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah agama secara keseluruhan. Agama merangkumi diri, keluarga, masyarakat, dan agama merangkumi negara. Wajib mendirikan agama dan diri dan keluarga. Wajib ijma' ulama mendirikan agama dalam negara. Agama yang syumul. Untuk diri kena berjuang sungguh-sungguh, untuk keluarga kena berjuang sungguh-sungguh, untuk negara kita kena berjuang sekadar kita lah. Kita berjuang sekadar kita ikut jamaah untuk menegakkan agama Islam. Gitu je. Mana kita bukan pilih-pilih ni. Bukan pilih fardu ain saja, politik tak mahu cara. Pilih politik saja, fardu ain tak mahu cara. Itu bukan agama secara syumul. Masuk agama secara keseluruhan, wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Apa jejak langkah syaitan? Ambil agama sebahagian. Itu jejak langkah syaitan. Mana beragama molek, pelihara agama molek. Itu kewajipan yang paling besar daripada pelihara kuliah yang 6. 2, pelihara nafsu, pelihara diri. Itu kuliah 6 yang kedua. Wallahu a'lam.